Objektif. Seorang kanak-kanak yang memiliki sifat ingin tahu akan terus menjelajah dan belajar, mungkin sehingga zaman dewasanya. Oleh itu, menyokong kebolehan semula jadi anak anda untuk bersikap ingin tahu akan membantunya menjadi pelajar sepanjang hayat. Kanak-kanak berpeluang untuk mengembangkan kreativitinya dan belajar menyelesaikan masalah secara sendiri. Pengenalan. Satu anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia adalah sifat ingin tahu. Sifat ini mendorong manusia mampu belajar secara langsung dan tidak langsung, lalu berkembang menjadi makhluk yang bertamadun. Lihat saja kanak-kanak yang memiliki sifat ingin tahu yang tinggi. Mereka terus mengeksplor sekitar mereka tanpa lelah dan jemu, belajar tanpa henti lalu berubah menjadi lebih baik dari semalam. Daripada tidak tahu sakit luka jadi tahu akibat jatuh kerana terus mencuba. Malah daripada jatuh berjalan, mereka akhirnya mampu berlari sambil terus ke hadapan kerana ingin mengenali sekeliling. Namun apabila kita melangkah ke alam persekolahan, sikap ingin meneroka dan ingin tahu ini semakin mengakis daripada dalam diri kita. Budaya pembelajaran di sekolah yang terlalu menekankan kepentingan jawapan menyebabkan kita berhenti menyoal sepanjang proses pembelajaran. Sedangkan sifat ingin tahu ini sebenarnya bermula daripada soalan-soalan yang bermain di minda ketika berusaha memahami. Ciri-ciri. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisarah Aklimah Awati binti Azmi ingin menerangkan tentang ciri-ciri ingin tahu tingkah laku perkembangan tingkah laku kanak-kanak. Ciri-ciri ingin tahu perkembangan tingkah laku kanak-kanak yang pertama ialah kanak-kanak tahu bagaimana menyesuaikan diri dalam keluarga dan ketika bersama kawan. Yang kedua, kanak-kanak mula membina perhubungan positif dengan kanak-kanak lain dan orang dewasa. Kanak-kanak juga boleh bekerjasama, bermain, menunggu giliran dan berkongsi mainan. Kanak-kanak juga mula mempengaruhi rakan sebaya dari segi sikap dan imej diri. Dan yang terakhir, kanak-kanak dapat mempelajari cara meneroka sesuatu pengalaman pembelajaran dengan meniru orang dewasa dan kanak-kanak lain. Sekian, terima kasih. Punca-punca. Hai, saya Fatin Hairunisa Hanis ingin menerangkan tentang punca kanak-kanak ingin tahu. Yang pertama adalah kanak-kanak telah memahami persekitaran dan belajar tentang sebab dan akibat. Ia juga membantu anak-anak membina perbendaharaan kata dan mempelajari perkataan baharu. Yang kedua, seterusnya, kanak-kanak ingin tahu kerana mereka tidak takut untuk gagal. Sebagai contoh, kanak-kanak tidak mempunyai ketakutan untuk gagal. Ini kerana mereka dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, keingintahuan adalah keinginan semula jadi untuk belajar, menjelajah, membuat penemuan dan memahami banyak perkara. Yang terakhir adalah sifat ingin tahu yang tinggi. Ini adalah normal kerana fasa ini merupakan proses pembelajaran mengenai pengalaman hidup. Oleh itu, mereka mempunyai sikap ingin tahu yang tinggi. Mereka sentiasa ingin tahu apa yang berlaku sekiranya mereka lakukan sesuatu perkara, apakah kesan daripada tindakan yang mereka lakukan itu. Sekian, terima kasih. Kepentingan. Untuk membantu menyelahkan potensi kanak-kanak menjadi bijak, perkara yang perlu ada bukanlah latih tubi, kerja sekolah ataupun tuition. Sebaliknya, perkara penting perlu ada ialah sifat ingin tahu dan sentiasa tertanya-tanya dalam diri mereka. Ini kerana kebijaksanaan kanak-kanak sebenarnya bermula dari sifat ingin tahu dan perkara yang menerbitkan sifat ingin tahu ini perlu ada dalam diri kanak-kanak. Contohnya seperti eksplorasi dan pendedahan kepada pelbagai persekitaran serta pengalaman. Tanpa sifat ingin tahu, sebarang bentuk latih tubi hanya menjadi kerja yang tidak dipahami oleh kanak-kanak. Jika sifat ingin tahu itu dilayan baik oleh ibu bapa maupun pendidik, maka akan lahir minat dalam diri kanak-kanak. Minat kanak-kanak untuk mendalami perkara yang dilihat, didengari dan dirasai, dialami atau dibaca oleh mereka.
Namun, jika sifat ingin tahu itu dicantas, dibiarkan atau dianggap remeh, maka minat itu tidak akan timbul lagi ataupun akan terus mati. Minat yang disokong dan digalakkan akan mewujudkan sikap positif terhadap proses pembelajaran. Untuk kanak-kanak menjadi pandai dalam apa jua bidang dan kecerdasan, sifat ingin tahu, minat dan sikap perlu ada. Jadi, jika kita mahu membantu menyelahkan fantasi kanak-kanak menjadi pandai, 3 perkara itu perlu diutamakan dan diuruskan terlebih dahulu. Cara mengatasi. Cara mengatasi tingkah laku ingin tahu terhadap kanak-kanak. Yang pertama ialah sediakan satu set peraturan bilik darjah atau makmal yang jelas dan mudah dipatuhi. Okey, contoh dia macam dalam makmal ada satu bilik tu untuk staf makmal ataupun guru je yang boleh masuk. So dekat situ, dekat pintu tu tulis dilarang masuk macam tu. So murid-murid tu dapat tahulah yang bilik tu diorang tak boleh masuk. Macam dalam tu ada benda-benda yang bahaya lah. So diorang tak boleh main, tak boleh masuk macam tu. Lepas tu selain tu contohnya macam tempat-tempat rak yang letak tikar semua tu kan, letak dalam makmal kan ada penulu bangsa semua tu. Contoh dekat situ kita tampalkan dilarang sentuh ataupun dilarang pegang ataupun dilarang bermain. Kalau macam tu nanti kanak-kanak tu ataupun murid-murid tu dia dapat tahulah yang benda tu bahaya kalau pegang ataupun benda tu tajam ke ataupun benda tu kalau main boleh meletup ke macam tu. So tu ialah contoh-contoh untuk set peraturan tadilah. Okey, yang kedua ialah tekankan kepentingan mematuhi arahan pada diri pelajar atau murid berkenaan. Okey, contoh dia dekat sini ialah guru atau pendidik tu kena tekan ke arahan dia supaya kanak-kanak tu dengar kata dia, macam tak buat perkara yang salah ataupun tak buat silap ke, tak luka ke, tak berdarah ke apa semua. Jadi perkara ni dapat elak dari barang-barang tu rosak ke, barang-barang tu kotor ke, barang-barang tu pecah ke, macam tu lah. Macam perkara ni dapat elakkan dari berlakunya benda yang tak elok lah dekat pihak sekolah atau dekat diri kanak-kanak tu sendiri lah. Okey, yang ketiga ialah para pelajar dilarang masuk ke dalam makmal sebelum ketibaan guru. Ini dapat mengelakkan uji kaji dijalankan tanpa sebarang pengawasan disebabkan naluri ingin tahu kanak-kanak tu. Contohnya dekat sini macam macam pelajar tu dilarang masuk sebab bila kanak-kanak yang naluri diorang tu ingin tahu, bila diorang ada naluri tu, diorang macam jadi teruja, macam tak sabar nak buat uji kaji tu tanpa cikgu dia. So kalau tanpa pengawasan cikgu dia, akan jadi ni lah macam mungkin akan ada yang cedera, mungkin akan ada yang kemenangan ke kecederaan kecil-kecil macam tu, ataupun macam ada yang bergaduh ke kan, nak buat semua macam tu. Okey, selain tu menjalankan uji kaji tanpa pengawasan guru ni jadi bahagia sebab kanak-kanak tu tak tahu yang barang tu mungkin dah rosak ke ataupun dah tak boleh pakai ke. So jadi bila dia pakai benda tu, mungkin akan timbul perkara yang tak diingini lah. Macam contoh kemalangan kecil kan, sebab tahu barang tu elok lagi ke tak, barang tu boleh guna ke tak, barang tu sesuai ke tak dengan aktiviti nak buat tu, uji kaji dia nak buat tu. Macam tu. Okey, yang keempat ialah guru boleh gunakan naluri ingin tahu pelajar secara positif. Okey, guru juga perlu memastikan setiap pelajaran mengandungi unsur suspend agar dapat menarik minat pelajar tu lah. Okey, contohnya dekat sini guru dia boleh tarik minat dia. Macam contoh pelajar ni dia suka subjek sains kan. Okey, jadi guru dia boleh buat lawatan pergi pusat sains ke. Okey, kalau pergi pusat sains tu kan berkait dengan subjek dia minat. So dekat situ dah boleh tarik minat dia untuk belajar lebih lagi sebab dia dah ada sifat naluri ingin tahu tu. So dia lagi senang untuk jadi lagi senang lah
dia nak dapat satu pelajaran tu sebab dia dah ada sifat tu kan. Okay, lepas tu guru boleh asah dia untuk dapatkan grade yang lagi tinggi ke dari sebelum ni kan. Menggunakan naluri ingin tahu tu sebab naluri ingin tahu ni lagi seeloknya gunakan untuk secara positif lah, macam yang ke arah pembelajaran ataupun ke arah sukan ke. Okey, yang terakhir iaitu yang kelima, guru boleh gunakan permainan dan kaedah pertanyaan dalam pengajaran. Okay, kaedah pengajaran seperti ini akan dapat memenuhi keperluan murid atau kanak-kanak tu lah. Okay, contoh dia macam guru boleh banyakkan bertanya soalan dekat murid-murid ni. Jadi murid-murid ni akan berfikir, lepas tu dia lagi nak tahu lebih lagi daripada tu. Macam tu sebab dia ada naluri ingin tahu tu kan. Okay. Lepas tu kanak-kanak atau murid-murid ni dapat meluahkan dia punya pendapat lah, macam bila guru tanya tu bagi terus dia jawab, macam dengar soalan-soalan jawapan daripada soalan-soalan. So kita dapat banyak pendapat daripada kanak-kanak ni. Walaupun pendapat tu macam tak sahih ke, tak betul ke kan, tapi dia still nak bagi pendapat dekat soalan yang ditanya tadi oleh guru dia. Okey, guru juga boleh buat aktiviti meneroka dengan kanak-kanak ni sebab kanak-kanak ni yang mempunyai naluri ingin tahu ni, dia lagi suka aktiviti yang macam meneroka macam tu. Meneroka objek ke, meneroka barangan ke. Aktiviti ni boleh buat dalam bilik darjah, boleh luar bilik darjah pun boleh. Okey, selain itu ada 3 aktiviti yang boleh dibuat untuk kanak-kanak yang mempunyai naluri ingin tahu ni lah. Yang pertama boleh buat aktiviti pemain pasir, yang kedua boleh buat aktiviti pemain air, yang ketiga boleh buat aktiviti menghasilkan krab. Kesimpulannya, kanak-kanak dapat belajar melalui aktiviti permainan. Aktiviti permainan dapat meningkatkan perkembangan kanak-kanak dari aspek emosi, fizikal, sosial dan kognitif. Oleh itu, aktiviti pembelajaran melalui permainan perlu disesuaikan mengikut peringkat umur kanak-kanak. Selain itu, ibu bapa perlu sentiasa meluangkan masa bersama kanak-kanak. Apa sahaja persoalan yang ditanya oleh kanak-kanak, ibu bapa haruslah cuba untuk memberikan jawapan yang terbaik kerana ia penting bagi perkembangan otak si kecil. Terima kasih.